Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Salam sejahtera, selamat kecemerlangan pada anda pada hari yang berbahagia ini, hari Jumaat tanggal 15 hari bulan 4 2011. Hari Jumaat yang kita mulakan pada hari ini, pada pagi yang berbahagia ini dengan perkongsian satu ilmu, yang mana perkongsian ilmu ini dia tampahan, tak terhad, sama ada dia berupa dalam bentuk tulisan ataupun just say something. Dan apa yang kita nak kongsikan pada tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah dan rakyat Malaysia sekalian adalah, bila saya baca semalam, malam tadi lah saya baca semalam, ada satu artikel dalam sebuah kita punya akhbar online. Tagline dia kata apa? Bisikkan bakar diri. Bila saya baca yang ni, tuan-tuan perempuan, bayangkan ni, bila kita baca, macam mana orang kita, orang Malaysia mungkin kebanyakan atau saya tak tahu bagaimana, kan, mereka sanggup bakar diri. Kerana apa? Kadang-kadang pertamanya kerana emosi tidak diselaraskan, tak dijaga, tak dikawal. Cara mereka berfikir juga menentukan cara kawalan emosi mereka. Bayangkan tuan-tuan perempuan, saya post dalam saya punya blog mostmindasuccess.blogspot. Saya bacakan sikit. Al-Ustaz, saya tergamam melihat suami terbaring di atas tilam dan hampir keseluruhan badan terbakar, manakala dua anak lelaki turut terbakar dan berlari ke rumah nenek di sebelah rumah kami sewaktu pulang dari menghantar anak sekolah. Demikian luahan penama sedemikian ibu kepada dua beradik berusia 12 dan 14 tahun yang mana melecur teruk ketika cuba menyelamatkan bapa yang dipercayai membakar diri. Akibat apa, tuan-tuan perempuan sekalian? Akibat kemurungan di rumah mereka di Kampung Ruat Ian pagi semalam. Saya ambil petikan ni daripada akhbar online kita 14/4. Bayangkan tuan-tuan perempuan, mereka sanggup, ya, seorang bapa kepada anaknya, seorang suami kepada isterinya sanggup bakar diri. Mungkinlah kita boleh katakan bahawa terjadi ini adalah berkaitan dengan sakit mental. Berapa ramai rakyat Malaysia kita menghadapi sakit mental. Ini tak ada lain, tuan-tuan perempuan, kerana mereka tak dapat menguruskan keadaan diri. Dalam NLP katakan keadaan diri adalah dua lebuh raya yang mana menjaga diri kita. Keadaan diri ini adalah boleh kita katakan juga sebagai emosi. Apa kita fikir, dia akan membawa pada emosi kita. Emosi kita akan bereaksi dengan seluruh sel-sel tubuh badan kita, jantung kita, degupan jantung kita, aliran darah kita. Dan jika tidak dikawal dengan sebaik mungkin, tuan-tuan perempuan, akhirnya apa yang berlaku adalah kita akan musnah. Yes, ini sudah pasti, tuan-tuan perempuan. Dan saya tertanya-tanya juga, bagaimana agak-agaknya rakyat Malaysia hari ini dapat berkongsi satu ilmu bagaimana meneraskan keadaan diri atau keadaan emosi. Dalam NLP dipanggil juga sebagai mengintegrasi keputusan daripada otak ke saraf, daripada minda ke saraf. Teknik dan kaedah pada hari ini saya nak kongsikan bagi menangani gejala sedemikian rupa adalah teknik mind to muscle. Contohnya, bila saya lihat dalam saya punya blog mostmindasuccess.blogspot, saya ada postingkan apakah kaedah yang terbaik bagi memberhentikan gejala-gejala sebagaimana gejala sakit mental, okey, gejala-gejala yang boleh mengubah tingkah laku kita yang daripada awal positif jadi negatif. So, bagaimana caranya? Tak lain tak bukan, tuan-tuan perempuan sekalian, pada poin yang pertama di sini, okey, kita dapat katakan pada diri kita, saya seorang yang boleh sabar, relax dan tenang. Kedua, poin kedua di sini adalah saya percaya dan yakin bahawa saya boleh sabar, relax dan tenang. Kan bagus, tuan-tuan. Pertama, saya seorang yang boleh sabar, relax dan tenang. Kedua, saya percaya dan yakin bahawa saya boleh sabar, relax dan tenang. Bagus. Ketiga, tuan-tuan perempuan, di bahagian situ dia katakan, okey, saya putuskan saya seorang yang sabar, relax dan tenang. Pada poin keempat, tuan-tuan perempuan, saya lihat, saya dengar,
dan saya dapat rasakan bahawa saya sabar, relax dan tenang. Dan poin keempat yang terakhir tuan-tuan dan puan adalah poin di sini. Poin ini untuk kita melakukan tindakan seterusnya mengawal emosi kita. Setiap hari saya sabar, relax dan tenang pada orang sekeliling saya, dan saya lakukannya sekarang. Dan bila kita habis 5 step ni, kita angkat balik tangan kanan kita, letak di bahu dan kita selapkan ke bawah. Inilah dia salah satu kaedah dalam NLP bagaimana untuk kita mengawal emosi kita agar ianya tidak terlundung pada gejala yang macam kemurahan ataupun salah laku, tekad laku, sikap dan sebagainya. InsyaAllah hingga bertemu kembali dalam segmen kaedah NLP bagi bencana kecemerlangan dalam individu di Indonesia. Sekian, selamat beramal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.